Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati ya Fadil, Tuan Imam, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai, pimpinan setempat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini insya-Allah bagi kita menyambung kuliah kita ini. Jadi setelah sebulan hari tu ada di Melaka dan balik. Jadi banyak larangnya. Lepas tu yang minggu ke itu tu lupa dah, kayaknya tak ada juga. Jadi hari Ahad ni bila dah mula berjalan dia terlajak juga sampai hari Ahad. Jadi alhamdulillah Allah SWT beri lagi kesempatan kepada kita. Kita masih lagi dikurniakan umur, kehidupan, dan kita masih berpeluang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan persediaan sebelum ketetapan masanya kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita sehari dua ni dengan dengan ujian, iaitu virus COVID-19 ataupun disebut coronavirus. Jadi ujian yang sampai ke seluruh negara kita mengalami ujian, dan seluruh dunia hari ini. Jadi inilah sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia, dan juga sebagai muhasabah kepada kita untuk kita membaiki ibadat kita, membaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Virus-virus ini makhluk Allah juga. Dari jenis tak nampak juga. Banyak lagi makhluk Allah yang tak nampak. Jin, malaikat pun tak nampak. Kalau kita dibuka hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nampak malaikat, nampak jin, nampak perkara-perkara gaib. Roh pun perkara gaib. Ini kan pula virus, wabak, semua ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung lagi fasal yang ke-8, iaitu pengenalan mengenai rukun iman. Pengertian rukun iman dan pembahagian iman. Rukun iman adalah bererti tiang atau asas keimanan, iaitu mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan qada serta takdir baik dan jahat dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kepercayaan itu tetap dalam hati seseorang tanpa bercampur syak dan keraguan. Jadi bila sebut rukun iman ni bererti tiang, yakni asas keimanan. Tiang ataupun juzuk daripada iman itu. Dia panggil rukun. Macam rukun semayang, rukun. Kalau tak ada rukun dia tak panggil semayang. Umpamanya kita tak sujud, kita tak rokok, orang tak panggil semayang. Ataupun sujud saja, orang panggil sujud syukur boleh jadi. Dia tak panggil semayang, dia panggil sujud kan? Sebab tu kena sempurna
Kalau semayang rukun 13. Kena sempurna rukun tu baru dia panggil solat. Solat yang sempurna. Kalau tinggal sunat tak apa. Umpama sunat meninggalkan angkat tangan. Kan umpamanya takbir intiqalat. Jadi maknanya orang panggil semayang lagi pasal apa? Ada perbuatan rukun itu. Jadi iman ni serupa juga. Kalau tidak ada rukun ini, maka dalam arti kata lain tak ada iman. Begitu. Sebab asas keimanan ini, yang pertama sekali beriman kepada Allah. Dia panggil ilahiyat. Beriman kepada Allah. Kemudian nabawiyat, yakni nabi, nubuwah. Kepada nabi-nabi. Kemudian sam'iyat. Sam'iyat perkara yang tak nampak dengan mata kita, tetapi kita dengar daripada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu 3 asas. Jadi sam'iyat itu pecah pula lah dalam Muhammad Rasulullah, maknanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya daripada Allah juga. Sadaqa abdi min amri rabbi, benarlah perkataan hamba-ku itu apa yang datang daripada Tuhanku. Benar belaka. Sebab tu disebut tiang ataupun asas keimanan, iaitu mempercayai Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan qada dan qadar. Dan jahat, qada yang baik, takdir baik, dan jahatnya dari Allah SWT, di mana kepercayaan itu tetap dalam hati seorang tanpa bercampur syak dan keraguan. Kepercayaan itu dia panggil aqaidul iman, simpulan-simpulan iman, beberapa simpulan iman. Kalau disebut i'tiqad, mana i'tiqad satu-satu, mana i'tiqad yakin pada Allah. Bila sebut aqaid, mana jamak, maknanya banyak simpulan-simpulan yang kita nak simpul dalam maknanya ikrar kita sebagai seorang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Banyak simpulannya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada kiamat, malaikat, qada dan qadar. Jadi semua itu simpul. Kita nak simpulkan dalam hati kita. Yang ni tanpa keraguan, syak. Syak dan keraguan. Tak ada syak, tak boleh. Dalam iman ni tak boleh ada syak. Tak boleh ada keraguan walaupun sedikit, tak boleh. Dia mesti yakin. Kalau dalam fiqh tak apa, disah batal gitu je. Ada sunat, ada makruh. Ejah-ejah sikit boleh jadi makruh. Ejah-ejah sikit boleh jadi sunat. Dia boleh. Kecuali benda yang qat'i lah. Tapi kalau benda yang mendatang, dia panggil aridi tu, boleh jadi. Dia boleh. Namun dari sudut iman tak boleh. Dia tak boleh ada syak, zon ataupun waham. Syak ni maknanya separuh-separuh. Zon ni maknanya berat ke percaya, tapi ada juga tak percaya. Waham ni berat ke tak percaya, tapi berat ke tak percaya, tapi ada, maknanya banyak tak percayanya. Percaya sikit saja. Kalau persen tu 25%. Itu zon. Itu waham. Zon 75%. Itu kalau zon. Berat ke yakin tapi sikit. Keknya, dia ada keknya. Betul dah keknya. Keknya tu. Keknya di hujung tu. Itu di mana zon. Syak mana separuh-separuh. Percaya ke tak? Percaya ke tak? Ataupun dia mesti yakin. Mesti yakin. Ataupun dia panggil jazam dalam hati. Yakin 100%. Kemudian berbetulan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu syarat dia. Yakin dan berbetulan dengan muafakat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ijma'. Tambah satu, iaitu ijma'. Al-Quran, hadis, ijma'. Mesti. Kemudian dia mesti dengan dalil. Dengan dalil. Dalil sama ada dalil akli ataupun dalil naqli. Dalil akal ataupun dalil Al-Quran.
Kalau jazam saja tidak muafakat, maksudnya tidak berbetulan dengan Al-Quran, hadis, ijma', tidak sah iman. Tidak sah iman. Dalam arti kata lain kafir, tak Islam. Entah. Ataupun ikut Quran dan sunnah, muafakat dengan Al-Quran, hadis, ijma', tetapi tidak jazam. Ikut Quran tapi tak jazam, ada keraguan pada Quran, ataupun ambil separuh-separuh umpamanya, juga tidak sah iman. Ataupun ada dua-dua, dia jazam, yakin sungguh-sungguh 100%, putus iman dia, tapi kemudian berbetulan dengan Al-Quran, hadis dan ijma'. Kemudian tapi tidak ada dalil, dia panggil iman taklid, iman ikut-ikut. Kan, iman ikut-ikut orang tak tahu. Boleh jadi dia ikut mak ayah dia, dia Islam sebab dia ikut mak ayah dia. Boleh jadi dia ikut ketua kampung dia. Boleh jadi dia ikut ketua kaum dia, dia masuk Islam. Masuk Islam sebab apa? Sebab ketua masuk Islam, jadi masuk sekampung. Bila ketua keluar pada Islam, dia pun keluar juga. Maksudnya dia tidak jazam, dia taklid. Iman dia ikut-ikut. Jadi iman ni ada ulama mengatakan tak sah. Tapi yang asahnya yang pendapat yang kuatnya iaitu sah imannya. Selagi mana dia jazam. Dia ikut-ikut ni ada dua. Yang pertama jazam, yang kedua ghairul jazmi. Putus, yang kedua tak putus. Dia ikut-ikut tapi dia apa dalilnya? Contoh orang masuk Islam, mak ayah masuk Islam dengan anak, 3 beranak masuk Islam. Tiba-tiba mak ayah keluar balik. Jadi tak lepas mak ayah keluar balik, lepas 6 bulan contoh masuk Islam. Orang asli contoh, orang asli. Kan? Orang asli. Masuk Islam, orang universiti datang buat apa ni? Buat program, masuklah Islam, 40 orang sekampung masuk Islam. Lepas 6 bulan tak ada follow up. Lepas 6 bulan tak ada follow up. Lepas tu keluar balik. Lama tak makan tupai kan macam. Lama tak makan kerbau pendek, jadi keluar balik. Rindu pula nak makan kerbau pendek. Jadi keluar balik lepas 6 bulan. Lepas 6 bulan mak ayah dia keluar, anak dia ngikut. Tak balik pula lah. Jadi itu dia panggil iman ghairul jazmi, taklid ghairul jazmi, ikut-ikut tapi tidak jazam. Tapi itulah kan. Yang keduanya ada juga tak ikut, mak ayah masuk balik pada balik kubur, dia tak ikut. Dia kata aku percaya sungguh pada Islam ni, tapi nak mendatangkan dalil tak erti. Sebab apa percaya ke Allah tak erti, itu saja. Tapi bila nengok pada orang Islam ni, memang Islam ni agama yang sebenar, agama yang tulen, yang datang daripada Tuhan ni kan. Tapi nak menghuraikan dia tak erti. Itu dia panggil ikut-ikut. Tapi ikut-ikut kemas, sah imannya. Tapi kalau tak belajar, tak usaha, dia berdosa. Contohnya ada kelas pengajian, kan? Ada kelas pengajian untuk mendatangkan dalil, dia tak belajar. Lepas tu sifat dia cukup sihat, maksudnya akal dia waras. Kalau tak cerdik tu lain cerita, dipanggil sapih. Tak reti, belajar tak masuk. Orang kata masa bebel tu. Okay? Dah belajar, kemudian bebel tak reti juga, maka dimaafkan. Kan? Selagi tak belajar, dia berdosa sepanjang hayat dia untuk mendatangkan dalil. Begitu. Dalil ni sekurang-kurangnya secara fardu ain, secara ijmali lah. Contoh dia mengiktikadkan bahawa Allah ada. Wujud Allah. Kemudian ada Allah SWT tu macam mana? Kidam, tak ada permulaan. Ada Allah Ta'ala macam mana? Baqa. Ada Allah macam mana? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sekurang-kuranglah tu. Kan? Ada Allah macam mana? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Ada Allah macam mana? Wahdaniyah. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu tafsiri, dia ada dua. Cara kita nak mentauhidkan Allah SWT, mengenal Allah SWT, yang pertama secara ijmali. Ijmali ni macam mana? Ijmali ni
Contohnya dia mengiktikadkan bahawa Allah ni sempurna belaka, mempunyai segala sifat kesempurnaan, dan mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kekurangan. Dalilnya apa? Alam ni. Alam ni sebagai dalil, maknanya Allah lah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan. Supaya satu cerita tu, ulama dulu namanya Asmuni. Asmuni ni balik datang daripada masjid, bertemu dengan golongan badui. Ada seorang badui ni kerja dia bala unta, bala kambing. Ada pinggang, ada sokmo, pedang dengan apa ni, panah. Melentang panah sokmo. Mana kuli gitulah kerja dia. Orang badui ni kalau tengok hitam kan, macam negro. Kan? Dia kalau duduk tengah panah tak berhaja je. Kita tak berhaya kan. Dia sepuluh India lah kan. Dia boleh kerja JKA. Orang Melayu tak ada, kurang tak ada. Orang India dia boleh relax dengan panas tu, metalik kan. Kita duduk sekejap ngelumpur dah. Itulah umpama orang badui. Orang badui ni duduk pedalaman, kerja dia bala unta. Jadi ditanya pada Asmuni ulama ni, balik pada mana? Asmuni kata, aku balik daripada mendengar kalam Ar-Rahman. Lepas tu kata, Tuhan boleh bercakap ke? Tuhan boleh bercakap, ya. Tu dia percayalah pasal apa cakap Tok Guru. Lepas tu tanya pula, awak kenal Allah? Kenal Tuhan ada Allah ni? Macam mana kenal? Kan? Jadi aku ni aku berdalil gini, dia kata. Bila unta aku hilang, kalau dia sakit perut, aku nak kenal unta tu di mana. Nampak tahi bereceh, nampak kan. Kalau tak jumpa cari tahi dia. Jadi kalau jumpa tahi dia, jumpa mana unta tak jauh dari situ. Kalau cari kambing, dia punya kambing dia, tengok tahi gaya maju tu kan, tengok tak jauh lah, makna tak jauh dari sini lah, tak hilang lah kan. Jadi aku ambil kesimpulan, dia kata alam ni ada, pasti ada yang menciptakan alam ini. Pasti ada yang menciptakan alam ini. Jadi ulama tauhid, ulama akidah menyebut maknanya sah iman. Fardu ain lah tu. Lepaslah fardu ain. Makna dalil, makna Allah sempurna. Tuhan ni memang sempurna, maha sempurna. Mustahil dengan sifat kekurangan. Dalilnya apa? Alam ini sahlah fardu ain. Tapi bila tanya dia, Allah ada? Ada. Awak ada? Ada. Kau ada juga. Allah ada? Ada. Dah apa beza awak dengan Allah Ta'ala? Dia pening, dia pandang kita aja. Dia tak boleh nak mendatangkan dalil, tak nak hurai. Jadi maknanya lepas pada tu fardu kifayah. Kena ada seorang. Dalam kitab tersebut seorang dalam wilayah yang boleh qasar. Makna sebelum wilayah yang boleh qasar solat, mesti ada seorang qadi. Mesti ada seorang qadi. Kalau dulu qadi besar kan. Satu negeri tu, satu tempat tu dia ada qadi. Sekarang ni dia ada pengurusan daerah-daerah dah kan. Mufti dia pengurusan berpusat. Mufti negeri Pahang. Kemudian di daerah-daerah ada satu qadi-qadi. Kalau dulu satu negeri seorangnya qadi. Dulu kan, lama-lama dulu. Jadi sekarang ni dah ada tu. Jadi wajib ada seorang. Sekarang ni banyak dah. Tiap-tiap kampung boleh katakan ada ustaz. Menghuraikan tu. Jadi itu fardu kifayah, ya. Adapun fardu ain tadi lepaslah. Berdalil dengan adanya alam ini. Okey. Dalam nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman adalah tertakluk di bawah 6 rukun. Yang pertama, iman dengan Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, iman dengan malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman dengan kitab-kitabnya. Yang keempat, iman dengan rasul-rasulnya. Yang kelima, iman dengan hari akhirat. Yang keenam, iman dengan qada Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Jadi rukun iman sebanyak 6 perkara tersebut terkandung dalam firman Allah SWT dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surah Al-Baqarah ayat 285. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhan. Jadi sebelum Rasulullah menyampaikan tentang rukun-rukun iman itu, Rasulullah sendiri beriman dulu. Beriman kepada apa? Dan orang yang beriman juga beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, malaikat Allah. Dan kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya. Jadi mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Mana tak ada beza-beza. Nabi dahulu hinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami pohon keampunan wahai Tuhan kami, dan kepadamu jugalah tempat kembali. Ini yakin kita, mana ayat yang menunjukkan tentang rukun iman. Dan firman Allah Taala lagi ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan tiada yang kufur, dan siapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi mesti yakin semua sekali tentang rukun iman. Jadi beriman, rukun iman 6 tolak 1 kosong. Umpama beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kitab, mantan pada kitab, tak yakin. Tak yakin pada, maknanya walaupun satu huruf daripada kitab, walaupun satu huruf daripada kitab itu mana tak yakin, maka iman tak sah. Pasal apa? Kitab tu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kitab tu adalah penyataan Allah, kalam. Kalam Allah. Allah menyatakan segala hukum hakamnya, perintahnya, sama ada perintah suruh atau perintah larang. Hukum hakam, peraturan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi kalau nafi satu huruf, maka tak percaya pada kitab. Kemudian kitab tu datang pada siapa? Kitab tu datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ini dia bercakap bukan dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang datang pada Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian bila wahyu pada Allah, Nabi ni benar, maka kitab tu disampai pada siapa? Melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi tak percaya pula ke malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril cerita pula tentang apa? Dalam kitab tu ada cerita Quran, ada cerita kitab, ada cerita kiamat, ada cerita beriman pada malaikat, ada cerita beriman kepada qada dan qadar. Maknanya tak beriman pula yang rukun iman yang lain. Jadi Quran tu asal pada mana? Kalam Allah. Maknanya kesimpulannya 6 tolak 1 kosong, zero. Lepas tu iman ni tak boleh, iman ni kena yakin semua. Simpulan aqaid iman itu kena yakin semua sekali.
Tak boleh nak beza-bezakan. Jadi jadi tak yakin pada salah satu, mana kufur, keluar daripada Islam. Ya, kena yakin. Dan firman Allah Taala lagi, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah beriman seorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi. Maknanya paksi kita apa? Paksi kita beriman kepada Allah, beriman kepada semua-semua yang disebut tadi. Maknanya itulah yang dikatakan kebajikan. Bukan kebajikan kita mencontohi satu-satu puak yang lain, satu-satu kiblat yang lain dah. Semuanya berpaksikan kepada Al-Quran dan sunnah dan hadis Nabi SAW. Hadis daripada Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW menyerupai seorang Arab Badui, bertanya mengenai Islam, iman dan ihsan. Malaikat datang bertemu Rasulullah SAW berupa seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW, tanya tentang Islam, iman dan ihsan. Apa itu Islam, atau apa itu iman, apa itu ihsan? Maka disebut antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadrihi wa khairihi wa syarrihi. Rawal Bukhari. Beriman, yakni beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan jahat. Jadi rukun-rukun iman sebanyak 6 perkara yang termaktub dalam firman-firman Allah dan hadis Rasulullah SAW tersebut adalah menjadi pokok utama diutus para rasul-rasul ke alam ini dan diturunkan kitab-kitab Allah kepada mereka itu, di mana keimanan seorang itu tidak sah kecuali beriman kepada rukun-rukun iman tersebut. Maknanya iman tak sah, tak percaya pada satu huruf pun tak boleh. Quran tak boleh, sebab tu Quran ni adalah kalam Allah. Yang kita baca tu pun kita kena i'tiqad, maknanya Quran ni adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran tu, Quran ni kan kertas, buku guna gaya. Kita maknanya kapur kalam Allah kan. Sebab tu i'tiqad Mu'tazilah dia kata kalam ni makhluk, Quran ni makhluk. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan Quran ni adalah kalam Allah qadim. Guna analogi nak buat. Contoh kita tengok TV. Kita tengok TV, tak rajin-rajin tengok TV, sekali-sekali duduk di rumah tengok TV. Siapa bercakap ni? Tu Perdana Menteri cakap. Perdana Menteri baru cakap. Dia cakap sekian-sekian. Ini. Betul ke Perdana Menteri yang cakap dalam TV tu? Betul ke Perdana Menteri yang cakap dalam TV tu? Dia tengok TV, dengar Perdana Menteri bercakap. Betul tak Perdana Menteri yang cakap dalam TV tu? TV ke Perdana Menteri yang cakap? Ya ke tak? TV tu ada, mana ada Perdana Menteri dalam tu? Ada wayar dalam tu. Ada wayar, ada cermin. Tak ada Perdana Menteri dalam tu. Nampak? Perdana Menteri di mana? Dia Putrajaya tu. Tapi bila kita tengok TV, kita faham yang cakap tu adalah tengok muka Perdana Menteri. Dia bercakap. Dia dah bercakap tu kan. Tapi belah TV tu tak ada dia, nampak wayar dan tu kan. Begitulah Quran. Kita baca Quran, kita kena anggap itu adalah perintah Allah. Perintah Allah kepada Rasul secara khusus dan perintah Allah kepada kita semua ni secara umumnya. Sebenarnya Allah berkata perintah, kita kena bayang gitu.
Bila kita baca tu seolah-olah Allah Ta'ala perintah pada kita. Ayat 111 adalah perintah. Kan? Maknanya seolah-olah kita merasakan, maknanya Allah berkata-kata. Begitulah. Itulah maksudnya kalam. Nampak situ ya? Sebab tu dipanggil kalam. Kita baca Quran tu makna kalam Allah. Mereka yang ingkar, yang ini tidak beriman kepada salah satu daripada rukun-rukun iman yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis itu, bermakna mereka telah keluar daripada golongan orang-orang yang beriman dan masuk dalam golongan orang-orang yang kafir yang menjadi orang yang musyrik, yakni mensyirikkan Allah. Firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surah Yusuf ayat 106. Dan orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, yakni melainkan mereka mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ini mempersekutukan Allah, yakni antaranya mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebahagian dan meninggalkan sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana syiriknya? Sedangkan kalam Allah Ta'ala itu satu saja, tunggal. Kalam yang tunggal, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk juga mensyirikkan Allah, ambil sebahagian daripada hukum, meninggalkan sebahagian daripada hukum yang lain. Syirik. Syirik pada zat itu satu. Kita syirik pada zat Allah, maknanya mengatakan Allah ni berbilang-bilang ataupun ada zat lain yang seumpama dengan zat Allah Subhanahu Taala, itu syirik dah. Yang kedua, sifatnya, antaranya sifat kalam Allah. Kalam ini adalah kalam Allah yang tunggal. Saja kalam Allah. Tiba-tiba kita cerai-ceraikan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman telah termaktub dalam Quran dan hadis itu adalah mereka yang telah makrifat kepada perkara-perkara berikut. Jadi kita sampai situ dulu ya untuk pagi ni, insya-Allah. Jadi simpulannya, semua sekali tentang rukun iman kita wajib mengiktikadkan benar belaka. Tak boleh, maknanya tak boleh ada keraguan, tak boleh ada syak, zon ataupun waham, tak boleh. Maknanya semua kena yakin pada Allah, yakin sepenuhnya apa yang datang pada Allah. Yang pertama, yakin pada Allah itu Rabb. Yang kedua, yakin apa yang perintah Allah benar belaka, walaupun tak sependapat dengan hawa nafsu kita, tak sependapat dengan akal kita. Bila akal duduk depan daripada wahyu, maka rosaklah. Akal duduk depan pada wahyu. Okay? Sedangkan wahyu, bila akal datang, bila wahyu datang menyatakan suatu hukum, maka akal dah tolak tepi dah. Kan? Banyaklah hukum-hukum Allah SWT dalam Quran. Ya. Sebab tu masuk Islam ni, masuklah secara keseluruhannya, jangan kita masuk separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ni secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Maknanya ambil separuh-separuh, ikut syaitan lah. Ada orang faham Islam ni dia suruh ibadat saja, puasa, bang, zakat saja. Tapi bila sebut muamalat, tak nak pakai Islam. Bila sebut munakahat, tak nak pakai Islam. Bila sebut hukum jenayah, tak nak pakai Islam. Bila sebut bernegara, tak nak pakai Islam. Sedangkan semua sekali itu adalah termaktub, terkandung dalam Al-Quran dan diamalkan, diterjemahkan dalam bentuk amali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu. Iyalah, betul lah. Orang nak ikut Allah dan Rasul tak boleh taat lah. Kita taat manusia selagi mana, kita taat siapa-siapa sekalipun, selagi mana dia taat kepada Allah dan Rasul. Kalau dia tak taat, maknanya kita tak boleh berwalak pada dia. Kan? Kita tak boleh mengambil dia sebagai wali. Tak boleh. Kan? Selagi dia taat, selagi namanya Islam, bukan.
Ya. Tapi tengok dulu lah betul dia kepercayaan dia benar ke tidak. Maksudnya benar-benar dia nafikan ke tidak. Kan? Umpama dia nafikan, maknanya syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya ada sebahagian part dia nafikan. Secara jelas dia menolak. Kalau dia tak nyatakan secara apa ni? Secara terang-terangan, secara umum, dia declare dia tak percaya pada hukum yang ni, maka selagi itu kita boleh maknanya berpegang dengan dia. Kita menghukum dengan hukum yang zahir. Kita zahir je hukum orang. Nak korek dah hati letih lah. Nabi tak suruh kita korek dalam hati orang. Hati orang itu perkara lain, satu perkara lain. Kita menghukum pada luaran, mana selagi mana dia tidak melakukan dosa secara terang-terangan. Kan? Begitu. Jadi wallahu alam, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita, insya-Allah. Mohon maaf terlanjur kata kesilapan dan sebagainya. Jadi kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.